يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Sekali lagi saya baca. وعن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, katanya, aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor keledai yang memisahkan daku dengan baginda hanyalah penyandar pelana unta. Baginda bertanya, wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas hamba ialah mereka mengabdikan diri kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala pula ialah dia tidak akan menyiksa. Maksudnya di hari akhirat nanti orang yang tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang ramai? Jawab baginda, tak usah, nanti mereka akan berpeluk tubuh saja. Jadi itulah hadis yang ke-21 dalam Mishkat, diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tajuk yang dirasakan sesuai untuk hadis ini ialah seperti tertulis itu, kepentingan tauhid, atau kalau kita katakan dalam bahasa Arabnya ahammiyatut tauhid, kepentingan tauhid. Sebabnya kita tidak sepenuhnya buat dalam bahasa Arab apa semua, sebab yang asal dalam kitab asalnya tak ada. Dalam kitab asal Mishkat itu tidak ada tajuk khusus sebelum dikemukakan hadis-hadis. Cuma di dalam syarah-syarah Mishkat, bukan semua juga, ada setengah-setengah tu dibuat tajuk. Misalnya terjemahan Mishkat ke dalam bahasa Urdu dan syarahnya juga dalam bahasa Urdu. Di situ ada dibuat tajuk-tajuk. Dalam Mishkat yang asal dan juga syarah-syarah Arab pada umumnya tidak ada. Jadi harap maklumlah. Jadi kita buat ini untuk memisahkan dan lebih menarik, sebab menarik perhatian kepada kandungan hadis itu, apa yang hendak ditekankan di dalam hadis itu. Kitab Mishkat ini, untuk pengetahuan lah sebelum kita teruskan bincang hadis ini, dia banyak sekali syarahnya, banyak sekali.
Salah satu syarah yang masyhur ialah disyarah oleh guru penyusun kitab Mishkat ini sendiri. Guru dia yang minta buat ini, susun hadis Mishkat ini. Kemudian bila murid dia buat, dia tengok menarik sangat. Jadi dia rasa nak syarah. Lalu dia syarahkan Mishkat. Namanya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Itu Al-Kashif. Kemudian Mullah Ali Al-Qari telah buat syarah juga. Kemudian yang terkemudian sekali yang akhir, iaitu Maulana Mubarak Puri dalam Mir'atul Mafatih. Itu pun syarah dalam bahasa Arab juga. Tapi semuanya seperti saya sebutkan tadi, tak ada tajuk-tajuk. Yang adanya dalam syarah dalam bahasa Urdu. Dia sudah ada Izharul Haq namanya, tebal juga 5 jilid tebal. Kemudian terjemahannya juga ada, lebih kurang macam ni. Jadi secara umumnya saya ikut yang itulah. Tapi ada juga tempat-tempat saya tukarkan tajuk, memandangkan ini bukan tajuk pengarang asalnya. Jadi saya tengok agak sesuai dengan tajuk lain, saya masukkan di situ dengan berpandukan kepada tajuk-tajuk di dalam kitab asal tempat rujukan Mishkat ini. Misalnya hadis ini dalam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari Muslim apa tajuk? Ada kalanya begitu, tapi pada umumnya saya merujuk kepada dua sumber tadi. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, katanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz siapa di sini? Iaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi terlebih dahulu elok kita berkenalan sedikit dengan perawi utama bagi hadis ini, perawi paling atas bagi hadis ini. Jadi kalau kita nak tengok sanadnya yang lengkap, kita kena tengok kepada sumber asal hadis ini, iaitu dia sebutkan di akhir tu Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim. Dalam nota ada Bukhari dan Muslim ini. Jadi kita kena tengok situlah sanad Bukharinya, tengok dalam kitab Bukhari. Sanad Muslimnya tengok dalam kitab Muslim. Jadi di sini dia buang sanad itu dan ambil perawi paling atas, iaitu sahabat sahaja, untuk meringkaskan dan untuk kita pergi kepada kandungan hadis itu terus, tanpa berlengah-lengah dan tanpa menghabiskan masa membincangkan tentang perawi-perawinya. Tapi apabila disebut sahabat, begitulah seterusnya. Daripada awal lagi kita beriltizam seboleh-bolehnya. Kalau sahabat itu perawi, akan dikemukakan sedikit riwayat hidupnya, latar belakangnya sedikit sebanyak, tidak panjang. Sebab ulama-ulama buat sejarah sahabat-sahabat ini, tiap-tiap seorang itu ada satu buku yang berasingan, panjanglah. Jadi kita ni ambil secara ringkas sahaja. Walau bagaimanapun bolehlah kenal sedikit sebanyak perawi dia tu, iaitu sahabat itu, boleh kita kenal. Dan kalau yang sudah ada kita bincangkan, tak diulangi lagi, boleh kita rujuk kepada tempat berkenaan lah. Macam Mu'adz bin Jabal belum lagi kita bertemu setakat ini. Jadi ini kali pertama. Jadi eloklah kita berkenalan dengan beliau. Nama dan salasilah nasab beliau sepenuhnya ialah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'id bin Adi Al-Ansari Al-Khazraji. Mana kita tahu daripada akhir dia tu, gelaran ataupun nama nisbah dia itu Al-Ansari, orang Ansar. Dan orang Ansar mereka
terbahagi kepada dua golongan besar, iaitu Aus dan Khazraj. Dia ni termasuk dalam Khazraj. Itu sebab dikatakan Al-Khazraji. Kita boleh faham tu, dia ni sahabat Ansar dari kalangan Khazraj. Kunyah Muaz ialah Abu Abdurrahman Al-Madani. Abu Abdurrahman Al-Madani, itu kunyahnya. Kunyah iaitu nama panggilan yang bermula dengan Abu, Ibnu dan sebagainya, Ummu dan sebagainya. Jadi mereka lebih mesra dipanggil dengan nama kunyah. Jadi nama kunyahnya ialah Abu Abdurrahman. Maknanya anak dia ada yang bernama Abdurrahman. Ataupun kalau tidak, dia ada ambil seseorang sebagai anak angkatnya, jadi dinisbahkan kepada orang itu. Begitulah caranya mengikut kaedah kunyah ni. Al-Madani itu maknanya orang Madinah. Dia ni orang Madinah. Mu'adz bin Jabal memeluk agama Islam ketika berumur 18 tahun. 18 tahun dia memeluk agama Islam. Beliau telah ikut serta dalam peperangan Badar, bahkan dalam Bai'ah Aqabah yang kedua sebenarnya, seperti disebutkan kemudian dan seterusnya perang Badar dan peperangan-peperangan lain selepasnya. Dia ikut serta semuanya. Jadi bila sebut-sebut gini kan, sahabat ini dia bukan sebut saja, mana itu sebagai satu kelebihan, keutamaan beliau. Kalau tak masuk dalam perang Badar, masuk bermula dengan perang Uhud, ada kelebihannya, tapi dia tidak sama dengan orang yang sempat ikut serta dalam perang Badar. Jadi kalau kata ikut perang Badar tapi tak ikut Bai'ah Aqabah, itu pun kurang lagi. Tapi kalau Bai'ah Aqabah pun dia ada, kemudian dari perang Badar dan seterusnya ada semua, ada ini sahabat yang betul-betul teruji, telah diuji dan terbukti keimanannya. Ini macam pangkat-pangkat lah kepada sahabat-sahabat itu. Dia tidak ada macam kita sekarang ni Datuk Seri dan sebagainya. Tak ada. Yang ada macam ni lah. Dia sebut ni orang mana. Sebut Ansar saja tu pun lebih dah. Dalam Quran disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu sifat Ansar. Jadi disebutkan sifat Ansar itu secara umum, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dalam keadaan mereka sangat-sangat memerlukan pun, mereka mengutamakan orang lain. Itu salah satu sifat sahabat Ansar. Jadi itu satu keistimewaan. Bila sebut Ansar saja istimewa, apalagi kalau sebut sifat-sifat lain, penglibatannya dalam perang ini lagilah menunjukkan keistimewaannya. Di kalangan sahabat, Mu'adz terbilang sebagai salah seorang yang berada di puncak keilmuan tentang hukum hakam. Itu saya silap tulisnya, hukum hakam dan Al-Quran. Jadi dia terkenal sebagai tokoh. Bayangkanlah di kalangan sahabat yang beratus ribu tu, ini terbilang sebagai ahli ilmu. Kita nampaklah betapa hebatnya. Bukan semua sahabat itu sampai ke peringkat ijtihad, mujtahid. Dia ni masih muda lagi sudah sampai ke peringkat itu. Memang hebatlah, istimewa sangatlah. Sebab dia tersenarai sebagai salah seorang mujtahid dari kalangan sahabat, di puncak ilmunya, baik tentang Al-Quran ataupun tentang hukum hakam. Berikut dikemukakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Mu'adz. Secara umumnya memang kita tahu ada kelebihan sahabat ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuklah dia bila disebutkan secara umum sahabat Muhajirin, Ansar. Dia ni Ansar, maknanya sudah termasuk dalam pujian Allah, jaminan Allah terhadap mereka sebagai ahli syurga. Itu sudah ada, memang sudah ada. Kalau ada pula di hadis-hadis, lagilah menyerlahkan lagi ketinggian mereka itu. Lagi kalau ada lagi kata-kata sahabat yang lain pula selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lagi kita nampak betapa orangnya, kedudukannya itu. Satu,
Tirmizi dan lain-lain tokoh hadis meriwayatkan daripada Abi Qilabah daripada Anas secara marfu' tentang beberapa orang sahabat yang disebutkan keistimewaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka ialah Mu'adz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Bermaksud yang paling alim di antara mereka tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Cuba bayangkan itu. Dia sebut Abu Bakar paling bersimpati terhadap umat. Orang ni paling hebat dalam ni, orang ni paling hebat dalam ni, disebut semua umat macam ni. Wa ashadduhum fi amrillahi Umar, orang yang paling kuat dalam berpegang agama Allah, urusan agama Allah adalah Umar. Ali aqdahum, paling hebat dalam memutuskan kes. Orang ni begini-begini, dia sebut beberapa orang, antaranya disebut Anas. Mu'adz ini dia sebut apa? A'lamuhum bil halal wal haram, yang paling alim di antara mereka tentang halal dan haram. Maknanya tentang syariat lah, tentang ilmu syariat adalah Mu'adz bin Jabal. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh orang ramai belajar Al-Quran secara khusus dan mendalam. Secara khusus dan mendalam dengan 4 orang sahabat. Salah seorang daripada mereka ialah Mu'adz. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaqri'ul Qur'ana min arba'atin, min Abdullah bin Mas'ud wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal." Bermaksud pelajarilah Al-Quran secara mendalam dengan 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Jadi itu yang disebutkan. Kalau nak belajar Quran secara mendalam, belajarlah dengan mereka ini, baik dari segi bacaannya, tajwidnya, qiraatnya, ataupun dari segi kandungan maknanya itu. Jadi Nabi mengarahkan dia ni, padahal muda lagi, muda sangat. Nabi SAW sudah suruh orang ramai supaya belajar dengan dia. Ini menunjukkan ilmu yang tinggi itu tidak semesti ada pada orang tua. Tak mesti. Kadang-kadang orang muda lebih hebat lagi daripada orang-orang tua. Ini semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurniakan ilmu yang banyak kepada seseorang, dia boleh, walaupun ketika masih terlalu muda lagi, boleh. Jangan kita anggap orang tua saja yang boleh mendapat ilmu yang banyak. Jangan silap. Kalau kita tengok contoh dari kalangan sahabat lagi, sahabat-sahabat ni kebanyakannya lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat-hebat itu lebih muda. Maknanya ketika masuk Islam tu mereka sangat muda. Orang-orang muda yang terlibat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebenarnya kalau orang faham Islam kan, dan Islam tu diajarkan dengan baik, Islam yang betul, orang-orang muda tu lebih tertarik sebenarnya kepada Islam. Sebab Islam untuk bekerja, untuk buat sesuatu dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita tengok dalam masyarakat itu yang ikut Islam hanya orang tua, maknanya cara mengajar Islam itu tak kena. Sebenarnya cara mengajar Islam itu ada yang tak kena. Sebab kalau kita tengok sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, yang lebih ramai ikut dia orang muda. Orang muda tu kalau kita kira sekarang ni 40 ke bawah. Kalau sekarang ni 40 ke bawah. Kebanyakannya begitu. Sebab itu mereka bertenaga buat kerja yang besar-besar. Kalau Islam itu diajarkan dengan baik, nescaya kita akan dapati orang muda akan lebih minat kepada Islam. Yang ketiga, Mu'adz bin Jabal disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang keenam daripada 7 orang sahabatnya yang terbaik. Yang keenam daripada 7 orang sahabatnya yang terbaik, yang terpilih. Bayangkan daripada 100,000 lebih sahabat.
daripada 7 kan, 6 disebut dia. Padahal kalau kita tengok nanti, dia meninggal dunia ketika umur 34 tahun. Itu 34 tahun. Mana pada ketika ni Nabi sebut ni awal sangat lagi, awal sangat, tapi ilmunya sampai begitu sekali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal. Bermaksud Mu'adz bin Jabal adalah orang terbaik. Jadi antara yang terbaik lah daripada 7. Disebut orang ni ni'mar rajul. Orang ni ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul begini-begini. Antara dia sebut Mu'adz bin Jabal. 6 orang sahabat selain Mu'adz yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahabat terbaik itu ialah Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudayr, Thabit bin Qais bin Ash-Shammas, dan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Ini Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh kan, yang terlibat dalam perang Badar yang hebat dulu. Kita sudah bincangkan dalam Kitabul Maghazi Sahih Bukhari, ada disebutkan di situ. Dialah yang terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal dalam perang Badar itu. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Bermaksud, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku benar-benar menyintaimu. Jadi Nabi SAW kata, aku sungguh-sungguh menyintaimu, sayang kepadamu. Jadi Nabi sebut bukan senang. Orang yang Nabi SAW kata sesungguhnya, aku betul-betul benar-benar, itu yang Nabi SAW kata kepada Mu'adz. Bukan sekali. Kalau kita tengok dalam riwayat, Nabi kata begitu. Nabi SAW beberapa kali kata kepada dia begitu. Antaranya dia kata, ya Mu'adz, jangan lupa bila lepas sembahyang, setiap kali lepas sembahyang kamu baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah daku untuk mengingatimu dan untuk melaksanakan ibadat yang sebaiknya kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan dalam mensyukurimu, dalam mengingatimu, mensyukurimu, dan beribadat dengan baik kepadamu. Tolonglah aku. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang, tentulah orang itu Allah Subhanahu wa taala juga sayang. Tentulah orang itu ada peranan besar dalam agama. Kalau tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut macam tu, tak kata macam tu. Dan ini menunjukkan tidak salah kita kata kepada seseorang lelaki, aku cinta kepadamu. Jangan kita ingat cinta itu hanya terhad di antara lelaki dan perempuan sahaja. Tidak. Bahkan Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat ni, dia kata, Nabi SAW ni seorang yang sangat mesra. Kalau duduk dekat, kalau pegang tangan, dia pegang tangan, sambil pegang tangan berjalan-jalan. Kalau kita kata membonceng atas kenderaannya, rapat sangat dengan dia. Itu tak adalah kesombongannya, kebesarannya tak ada. Sahabat-sahabat boleh masuk dekat dengan dia, begitu mesra. Dan Nabi SAW kata, aku benar-benar sayang kepadamu, cinta kepadamu. Dan kita kena ingat, Rasulullah SAW bila dia cinta kepada seseorang, kena ingat mesti orang itu ada kelebihan dalam sudut keagamaannya. Kalau kita tengok, Rasulullah SAW sebut dia paling cinta kepada Aisyah. Bila dia sebut itu, isteri-isterinya yang lain tak faham. Dia faham. Dia tak ada berkecil hati, terguris perasaannya, tak ada. Sebab mesti Nabi SAW tidak kata ni mengikut perasaan, hawa nafsu. Tidak. Dia mengambil kira dari sudut agama. Mesti gitu. Memang pun terbukti. Kalau kita tengok, yang paling banyak menyebarkan ilmu Rasulullah SAW di kalangan isterinya, Aisyah. Jadi patutlah Nabi SAW itu sebut begitu. Sebut begitu di kalangan isteri-isteri dia faham.
bukan nak menyakiti isteri dia, bukan nak merendah-rendahkan, tidak. Dia sebut itu dari sudut lain. Isteri-isteri dia cukup faham. Dia tidak faham dari segi kerana dia muda ke cantik ke, tidak, bukan kerana itu. Salah kalau kita faham begitu. Bahkan kita anggap Rasulullah SAW macam orang biasa. Sebab itulah dia tanya bila, besok bila saya di mana ketika dia hampir meninggal dunia, kan. Jangan kita ingat Rasulullah SAW tak tahu menjaga hati isteri dia. Ketika pada giliran orang lain, dia duduk tanya besok dia pada giliran siapa pula. Maksudnya dia nak pergi kepada Aisyah. Jangan kita anggap dia nak menyakiti isteri dia. Tentu tidak. Jadi isteri dia cukup faham. Bila dia tanya begitu, mereka tahu ada kelebihan Aisyah. Nabi SAW nak dapat kelebihan itu. Ada sesuatu ni. Sesuatu itu dari sudut agama. Memanglah rupanya dia nak mati di rumah Aisyah. Itu Allah SWT takdirkan begitu. Dan kelebihan Aisyah jelas daripada orang lain. Mana ada macam dia. Yang terbukti yang diambil munafaatnya paling banyak dari kalangan isteri Rasulullah, tentu Aisyah. Jadi baru kita nampak di situ yang dia pelebihkan Aisyah, yang dia utamakan Aisyah. Bukan soal peribadi yang terikat dengan semasa tu saja dengan isteri-isteri dia, tidak. Isteri dia pun cukup faham. Dia tidak berkecil hati dengan Rasulullah SAW kata begitu. Bahkan dia tahu ada sesuatu. Yang kelima, Rasulullah SAW juga pernah menghantar Mu'adz ke Yaman sebagai gubernur, hakim. Kenapa jadi bertukar ni K kepada Q ni? Kena baikilah. Hakim dan guru. Jadi bila Rasulullah SAW hantar secara rasmi, itu maknanya seorang yang hebat. Nak jadi gubernur macam sekarang ni menteri besar. Kalau di tempat kita ni menteri besar dalam sistem khilafah, sistem yang Nabi tu dia panggil gubernur. Al-Amir, sebagai Amir. Hakim dalam memutuskan kes, mahkamah, dan guru. Jadi tentu sekali orang ni orang yang dipercayai Rasulullah SAW, dan orang yang cukup arif dan alim tentang selok-belok agama, dan seorang yang bijaksana, dapat mentadbir masyarakat. Selain Rasulullah SAW sendiri, para sahabat juga turut menyatakan kelebihan Mu'adz. Berikut dikemukakan beberapa asar para sahabat tentang kelebihan beliau. Jadi bukan Rasulullah SAW sahaja yang menyebutkan tentang kelebihan Mu'adz ini, sahabat-sahabat dia. Jadi kata-kata sahabat, ucapan sahabat itu dipanggil asar, secara khususnya. Tapi kadang-kadang asar ini dikatakan juga kepada hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang berdasarkan dipanggil kaedah tawassuk. Tawassuk hadis itu kata-kata sahabat disebutkan sebagai hadis juga. Itu kita jangan kelirulah. Tapi yang asalnya kalau hadis ialah yang Rasulullah. Sama ada ucapan dia, perbuatannya ataupun pengesahan daripadanya. Kalau asar maksudnya ialah kata-kata sahabat, perbuatan sahabat ataupun pengesahan daripada sahabat. Pengesahan maksudnya bila berlaku sesuatu, dia tak kata apa, dia terima, dia menganggap benda tu baik, dia tidak tegur. Itu pengesahan sahabat. Sebab sahabat ni dia tidak macam kita, lambat nak menegur apa-apa. Dia kalau silap dia terus tegur, dia terus tegur. Itu sifat sahabat. Macam kita kan banyak nak jaga hati, tengok masa, tak sampai masa lagi banyak kan. Kita fikir banyak perkara, takut itulah, takut inilah, macam-macam. Sahabat tidak macam itu. Sebab itu diakui pengesahan dia. Kalau dia mengesahkan, dia tak kata apa, maknanya benda itu tak bercanggah dengan agama. Tentu dah begitu. Kalau tidak, kita kira siapa. Itu sifat sahabat Rasulullah SAW. Satu, Sahal bin Abi Hathmah berkata,
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 6 orang sahabat yang berfatwa. Mana orang tanya dia tentang hukum hakam agama, selok belok agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Kalau tak boleh Rasulullah tegur dah. Rasulullah pun macam tu juga. Kalau tak betul dia akan tegur tu, dia akan larang. Dia akan larang. Ini tidak. Semasa Rasulullah tu, di antara 6 orang sahabat, dia ni salah seorang. Maknanya terkenal lah di kalangan sahabat, maklum. Ini orang yang macam disahkan, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita bertanya kepadanya. 3 orang dari kalangan muhajirin, mereka ialah Umar, Uthman, Ali. 3 orang lagi dari kalangan Ansar, mereka ialah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini 6 orang. Jadi kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia sudah mufti dah, mufti. Mana tentulah disahkan oleh Rasulullah, diakui, dipersetujui. Kalau tidak, tak boleh. Jadi daripada situlah kita dapat tahu betapa hebatnya Mu'adz bin Jabal itu di kalangan sahabat. Yang kedua, Sayyidina Umar berkata, "Wa man arada an yas'ala 'anil fiqh falyati Mu'adz bin Jabal." Bermaksud, sesiapa yang hendak bertanya tentang fiqh, pergilah bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Itu kata Sayyidina Umar. Kalau nak tanya tentang fiqh, pergi tanya dia. Kalau nak tanya tentang ni, tanya orang ni. Sebab dia pun sibuk kan, dia sibuk banyak perkara. Jadi kalau nak tanya tentang dia, tanya dia. Begitulah sahabat-sahabat ini, dia saling menunjuk kepada satu sama lain, supaya orang ramai dapat mengambil manfaat dengan sebaik mungkin daripada sahabat. Begitulah hendaknya kita. Bila kita tahu orang ni lebih dari sudut ini, kita sebut. Biar orang tu pergi belajar dengan dia. Kalau tidak, rugilah. Jadi sebagaimana Umar, dia begitu. Dia tidak kedekut ilmu dan tidak kata nak sembunyikan kelebihan seseorang. Tak ada timbul masalah itu dalam masalah agama ni. Tak sepatutnya begitu. Itulah cara sahabat. Dia tunjukkan kepada orang siapa. Kalau nak mendalami bahagian, pergi dengan dia. Jadi kita tahulah betapa Mu'adz itu alim, mendalam fiqhnya. Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Inna Mu'adzan kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Bermaksud, sesungguhnya Mu'adz merupakan satu umat, yakni walaupun ia seorang diri yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, selain seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dia macam ubah sedikit teks Al-Quran itu. Inna Ibrahim kana ummatan lillahi jami'a, kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dia macam tukar. Dia tempat Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu diletakkan Mu'adz. Jadi terkejutlah, apa tu? Kalau Nabi Ibrahim itu patutlah dia seorang yang hebat. Seperti dalam Quran tersebut, tiba-tiba ada orang menegur beliau dengan membaca ayat Al-Quran ini. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bermaksud sesungguhnya Nabi Ibrahim merupakan satu umat, walaupun ia seorang diri. Dia seorang saja pun satu umat yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, selain seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Dan tidak pernah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi bila Ibnu Mas'ud itu kata begitu, kenapa macam dia salah ni, sebut Mu'adz di tempat Ibrahim tu. Jadi orang tegur dia. Tujuannya ialah mengingatkan Abdullah bahawa apa yang disebutnya itu adalah sifat Nabi Ibrahim, seperti terkandung di dalam ayat 120 surah An-Nahl ini.
Maka kata Abdullah, arti umat ialah orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang diikuti, yakni imam. Arti qanit, qanitan lillah. Qanit pula ialah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu bagi dia nampak Mu'adh ini walaupun satu orang, seperti satu umat. Maksudnya inilah yang kadang-kadang ulama sebutkan, inilah satu orang yang 10,000 orang pun tidak dapat menyamuinya. Itulah maksudnya satu umat. Dia tu walaupun seorang, kerja yang dia buat itu sangat besar, sangat besar, sangat berarti. Seperti 10,000 misalnya, kita kata 20,000 orang. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang seorang yang hebat tu, bila dia tak ada kan, 10 tahun kita tunggu tak ada lagi. Kadang-kadang 50 tahun tak ada lagi macam tu. 50 tahun tak ada lagi. Kalau ada pun kelebihannya macam lain. Macam tu tak ada. Padahal dah berapa ramai manusia ni lah, berapa juta dah dalam masa tu. Di situlah baru kita boleh tahu nilai seseorang manusia itu. Dan dalam Al-Quran telah mengajar kita bahawa kadang-kadang seseorang manusia itu nilainya sama seperti satu umat. Besar artinya. Macam Nabi Ibrahim, itu satu contoh. Dia juga adalah imam yang diikuti dan yang mengajarkan kebaikan. Mu'adh ini pun macam itu. Dia ada sifat itu. Dia ada sifat itu. Jadi ini adalah macam pengakuan daripada seorang sahabat. Ibnu Mas'ud tu sendiri, itu bukan main hebat tu. Ibnu Mas'ud tu, dia mengakui, bila orang hebat mengakui seseorang, maknanya memang orang tu hebat. Bukanlah orang bodoh yang kata tu nak mengakui dia tu. Orang yang hebat di kalangan sahabat pula. Maknanya memang betul-betul lah dia ni seorang yang hebat, yang lebih. Imam Abu Nu'aim memperkenalkan Sayyidina Mu'adh dengan berkata, beliau ialah imam para fuqaha, gedung para ulama, yani gedung ilmu para ulama. Telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah, yani perjanjian Aqabah kedua, dan peperangan Badar serta peperangan-peperangan lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh bin Jabal adalah antara pemuda Ansar yang paling utama, baik daripada segi kepenyantunan, sifat malu dan sifat pemurahnya. Beliau adalah seorang yang cantik dan kacak. Ini gambaran yang diberikan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. Jadi macam kitab tu kadang-kadang tak buku nama kan, pengarang dia Tahdzibul Asma' wal Lughat, itu Imam Nawawi, karangan Imam Nawawi. Hilyatul Awliya ini karangan Abu Nu'aim. Ma'rifatus Sahabah ini karangan dia juga. Dalam kitab yang sama dia ada sebut, cuma ibarat dia berbeza sikit tapi benda yang sama disebutkan. Hafiz Ibn Hajar pun ada sebut, tapi Hafiz Ibn Hajar pun sebut dia ambil daripada sumber yang sama juga. Jadi puncanya ialah Abu Nu'aim Hilyat dalam kitabnya. Jadi kalau kita perhatikan, dia kata beliau adalah imam para fuqaha. Fuqaha dalam istilah dahulu makna mujtahid, mana imamul mujtahidin, imam para mujtahid. Itu maksud fuqaha. Macam dalam hadis Bukhari kan, orang tanya Abdullah bin Abbas, muskil apa Muawiyah ni, pelik, dia sembahyang witir 1 rakaat saja, boleh ke begitu? Orang tanya Ibnu Abbas, sebab Ibnu Abbas tu kan orang anggap sebagai pendeta dalam Islam, ilmu dia luas, habrul ummah. Tiba-tiba orang tanya begitu, dia kata innahu la faqih
Tak perlu sibuk. Dia tu seorang yang benar-benar faqih. Apa makna faqih? Dalam hadis disebut. Dalam hadis tak ada sebut mujtahid. Istilah itu kemudian. Cuma dalam hadis secara umum, man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Itu adalah ijtihad. Mujtahid itu, perkataan itu tidak digunakan. Yang digunakan ialah faqih dalam hadis. Faqih maksudnya mujtahid, ataupun seorang yang sangat mendalam ilmu agamanya. Itu dikatakan faqih. Seperti mana dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu daripada fiqh, yufaqihu. Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuknya, nescaya diberinya kepada orang itu fiqh, yakni faham yang mendalam tentang agama. Bukan bagi ilmu fiqh seperti yang kita faham sekarang ni. Ilmu fiqh dalam bab dia, mula-mula bab ini, bab taharah, bab najis, bab ini, bukan begitu. Fiqh dalam istilah awal bukan makna macam tu. Fiqh seperti yang kita faham sekarang ni dalam bab-bab dia itu kemudian itu hasil ulama-ulama kemudian. Di zaman Rasulullah bila disebut fiqh, maksudnya kefahaman yang mendalam tentang agama. Jadi bila disebut di sini Mu'adz adalah mana tadi? Imam para fuqaha. Imam para fuqaha. Gedung ilmu para ulama. Jadi gedung. Jadi kalau gedung ni habis di kedai-kedai biasa ni, gedung ada banyak lagi kan. Jadi itu tempat rujuk lah. Tempat rujuk para ulama. Di kalangan sahabat itu pun ada ulama, tapi dia ni tempat rujuk bagi ulama. Telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah kedua. Jadi ini semua macam saya sebut tadi, bila disebut benda-benda ni macam sebut pangkat lah. Macam kita sekarang ni sebut apa, Datuk Seri, Tan Seri, apa ni semua, Tun, itu semua tu macam tu lah. Di zaman tu tak ada semua ni. Yang ada disebut orang ni terlibat. Dan bila disebut itu, kita tu maklum apa peranannya dalam agama. Kalau tidak ada peristiwa ni, mungkin tidak ada peristiwa yang selepas ni. Kalau tidak ada perjanjian Aqabah itu, kesediaan di mana para sahabat Ansar menyatakan kesediaannya untuk menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membela Rasulullah bila baginda berhijrah. Baru selepas itu Nabi berhijrah. Dia 2 kali bertemu sebelum berhijrah tu dengan mereka. Jadi ini menunjukkan orang yang betul-betul kuat lah, pemuda yang betul-betul bersedia untuk Islam, sanggup segala-galanya untuk Islam. Dan Mu'adz bin Jabal adalah dalam peperangan Badar serta peperangan-peperangan lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal adalah antara pemuda Ansar yang paling utama. Jadi orang yang utama ni macam-macam. Ada yang sudah tua, utama. Nak cari yang utama pada muda lagi, itu bukan senang. Dia ni di kalangan muda tu pun sudah hebat dah, lebih. Baik daripada segi kepenyantunan, sifat penyantunnya, sifat malu, dan sifat malu yang kena pada tempatnya. Itu malunya. Sebab sifat malu itu kan baik. Disebutkan yang paling sempurna, paling elok malunya Sayyidina Uthman. Jadi malunya banyak kerja dia buat lah yang malunya kan. Jadi malu mengikut ajaran Islam lah. Dan sifat pemurahnya, sifat murahnya, beliau adalah seorang yang cantik dan kacak. Bukan senang nak cari pada seseorang itu segala sifat yang sempurna terkumpul pada dia. Bukan senang. Ada kalanya orang ni dia lebih tapi kurang dari sudut ni, lebih dari sudut ni kurang pula di sini. Ni tidak. Dari semua sudut kalau dilihat, seorang yang memang istimewa. Lihat Hilyatul Awliya. Itu kena baca begitu ya. Kadang-kadang orang dia baca Hilyatul Awliya, itu salah. Hulyah lain, hilyah lain. Kalau hulyah ada juga tempatnya. Apa hulyahnya dia kata? Apa hulyah Nabi? Apa hulyah Mu'adz?
Hulyah maksudnya rupa paras dia. Dia nak kita gambarkan rupa paras dia, bentuk tubuhnya, susuk tubuhnya, tinggi rendahnya, cantik wuduhnya. Itu maksud hulyah. Rupanya mukanya bulat ke panjang ke macam mana ke, itu hulyah. Tapi kalau hilyah itu makna perhiasan. Hilyatul awliya makna perhiasan para wali. Perhiasan para wali. Jadi nak jadi wali kena pakai perhiasan ini. Ni orangnya menjadi perhiasan kepada para wali. Jadi para wali akan memakai, pakai peribadi, dan contoh tauladan daripada orang-orang yang disebut dalam kitab itu. Yang disebut dalam kitab itu sahabat-sahabat lah. Itulah yang sepatutnya jadi panduan. Kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat mereka. Ramai sekali sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 157 hadis. Dua daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih masing-masing. Bukhari bersendirian, yang ini tanpa Muslim. Bukan makna orang lain dalam kitab lain dia tak ada. Tidak, ini tak nak kira dengan Imam Muslim saja, tanpa Muslim. Dalam meriwayatkan 3 daripadanya. Muslim pula bersendirian, yakni tanpa Bukhari, dalam meriwayatkan 1 hadis. Yang Imam Bukhari tak riwayat, dia saja riwayat. Ada 1 hadis. Bukan makna dia seorang saja, tak, ramai lagi. Pengarang-pengarang kitab hadis yang lain ada memasukkan hadis itu dalam kitab mereka. Ini nak banding dengan Bukhari lah.
Yang ketiga, sesuatu yang terbukti benar. Itu hak. Yang kelima, hak. Hak lah. Hak kepunyaan, milik. Yang kelima, milik, dekatlah sama. Yang keenam, bahagian ataupun habuan. Yang ketujuh, layak, patut, sesuai. Itu antara makna hak. Yang ke-8, nama Allah, Tuhan yang benar, Al-Haqqu. Nama Allah, salah satu nama Allah. Yang ke-9, sesuatu yang wajib dan mesti ditunai dan dilakukan. Sesuatu yang wajib dan mesti ditunai dan dilakukan. Itulah hak. Hak Allah atas hamba-hambanya ialah apa-apa yang mesti dipercayai dan ditunaikan oleh seseorang hamba terhadap Allah. Itu hak Allah atas hamba, yaitu apa-apa yang mesti dipercayai. Kita mesti kena percaya Allah ada, Allah itu baik, Allah itu begini-begini sih, mesti percaya. Itu hak Allah terhadap hamba, yang Allah nak kita lakukan atau percayai, pegang tentang dia dan ditunaikan. Allah nak apa? Sembahyang, kita sembahyang, kita tunaikan. Salat, kita tunaikan. Zakat dan sebagainya. Itu yang Allah nak tu. Itu hak Allah. Itulah yang dikatakan hak Allah atas hamba. Kemudian nota seterusnya 177, para ulama berbeza pendapat tentang hak hamba atas Allah. Tadi hak Allah atas hamba. Apa pula hak hamba atas Allah? Hak hamba atas Allah, haqqul ibad ala Allah. Satu, hak hamba atas Allah ialah apa-apa yang layak dan patut diterima seseorang hamba daripada Allah. Inilah pendapat kebanyakan ulama, yaitu apa-apa yang layak dan patut diterima seseorang hamba daripada Allah. Kerana dia baik, dia ikut perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah, banyak sangat, susah juga tu. Jadi apa yang patut dia dapat, apa yang layak dia dapat kerana susah payah dia tu, penat dia tu semasa di dunia, dia layak, dia patut dapat syurga misalnya. Itulah hak hamba atas Allah. Hak hamba atas Allah maknanya begitu, iaitu hamba layak menerima sesuatu atas susah payahnya itu. Kalau kita kata dia dapat syurga, patutlah kita kata. Semua orang akan kata patut, layak, sesuai. Tapi kalau yang baik itu masuk neraka, tak patut tu. Kita akan kata begitu kan. Itulah yang dikatakan hak hamba atas Allah. Jadi Allah tak akan buat kalau orang yang baik itu masuk neraka, tak akan macam tu. Sebab itu tak patut, tak sesuai. Bilanya Allah kata kalau orang baik masuk neraka? Bila? Tak ada kata pun. Yang dia kata orang baik, orang buat kebajikan gini masuk syurga, itu ada. Jadi kenapa ada? Memang itu pun sepatutnya, memang patut pun, layak. Itulah yang dikatakan hak hamba atas Allah. Siapa nak bagi syurga tu? Allah lah. Orang lain tak dapat bagi. Jadi bila hamba tu buat begini, dia berhak, dia layak, dia patut dapat sesuatu, apalagi yang dijanjikan oleh Allah. Sebab Allah tidak memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Bila dia janji itu memang betul. Dan kalau kita fikir pun memang patut pun, layak pun. Yang kedua, Al-Qurtubi berpendapat hak hamba atas Allah ialah apa yang berhak diperolehi hamba daripada Allah, berupa pahala, ganjaran, keampunan dan sebagainya, berdasarkan janji yang dibuat oleh Allah sendiri. Berdasarkan janji yang dibuat oleh Allah sendiri, jadi dia berhak memperoleh pahala, berupa pahala, ganjaran, keampunan dan sebagainya. Itulah yang dikatakan hak hamba atas Allah. Jadi bila kita buat kebajikan, dosa kita diampunkan, misalnya. Itu sesuatu yang berhak kita dapat daripada Allah. Sebab Allah janji dalam itu.
Kalau kamu buat begini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dalam Quran misalnya, sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu menghilangkan kejahatan, menghapuskan kejahatan. Jadi Allah hapuskan dosa jahat kita tu, yang tak baik itu, dengan sebab kita buat kebajikan. Jadi ini adalah sesuatu yang berhak diperoleh oleh hamba berdasarkan janji Allah sendiri. Dia sebut dalam Quran tu. Jadi kita tak percaya lah. Itu ada. Bila dia kata begitu, memang begitulah. Dan Nabi SAW telah tunjukkan dalam beberapa peristiwa maksud ayat. Memang begitu. Kebajikan itu macam-macam lah. Ada kalanya dalam bentuk sembahyang saja, kebajikan. Dalam bentuk bagi sedekah dan sebagainya, itu termasuk. Dapat pahala misalnya, dapat begini, itu hak hamba. Jadi kita jangan berasa risau. Kita kena yakin, tenang hati bahawa yang Allah SWT buat begini, bila kita buat, insya-Allah Allah SWT tak mungkir janji. Yang ketiga, walaupun pada asalnya tidak ada apa yang mesti ke atas Allah, dan tidak ada apa yang wajib dilakukan oleh Allah, tetapi Allah sendiri dengan limpah kurnianya telah mewajibkan ke atas dirinya untuk tidak menyeksa di akhirat nanti orang yang tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Kewajiban seperti ini dipanggil wujub ihsani. Wujub ihsani. Sebab dia kata dalam hadis itu, aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, hak Allah atas hamba ialah mereka mengabdikan diri kepadanya. Itu hak Allah atas hamba, yakni yang Allah nak hamba buat kerana dia, iaitu mengabdikan diri kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi jangan mengabdikan diri saja gitu, buat ibadat saja kepada dia, tapi di samping itu syirik pula. Tak mahu. Kerana Allah semata-mata. Hak hamba atas Allah pula ialah dia tidak akan menyeksa di akhirat nanti orang yang tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Itu hak hamba atas Allah. Jadi Allah tidak akan menyeksa orang itu di akhirat nanti apabila dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi yang ketiga tadi, walaupun pada asalnya tidak ada sesuatu yang mesti. Kalau mesti, maknanya Allah ni tertekan. Allah SWT tidak tertekan dengan apa-apa. Sebab dia, hak dia segala-galanya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah SWT menghukum dan tidak ada orang yang nak cek, nak periksa, nak tanya dia tentang keputusan dia. Tak ada. Di atas dia tak ada. Jadi kalau macam dia wajib, kita kata wajib, macam dia terpaksa, tertekan, terikat dengan itu. Tetapi Allah sendiri dengan limpah kurnia itu telah mewajibkan. Dia telah memestikan ke atas dirinya. Pada asalnya tidak ada yang wajib. Memestikan ke atas dirinya untuk tidak menyiksa di hari akhirat nanti orang yang tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Jadi kewajiban yang seperti ini, yang Allah kata wajib atas dia tu, wujub ihsani. Kewajiban ihsan kerana limpah kurnia dia. Bukan kewajiban kerana tertekan, kerana terpaksa. Tidak. Yang keempat, perkataan hak di sini dipakai semata-mata sebagai muqabalah dan musyakalah. Muqabalatan wa musyakalatan. Ini mengikut kaedah ilmu balaghah, supaya sesuai dari segi tulisan dan sebutan dengan perkataan hak yang telah tersebut sebelumnya. Jadi hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah, dia gunakan hak, padahal maknanya berbeza. Tapi kenapa sebutkan hak juga? Sebab nak suruh bunyi itu sama. Ada dari segi sebutan, dari segi tulisan pun sama, cuma dari segi makna hakikat dia tidak sama. Meskipun makna dan arti kedua-duanya jauh berbeza. Di dalam bahasa Arab, penggunaan seperti ini dapat anda temui dengan banyak sekali. Wa makaru wa makarallah.
Mereka membuat putar belik, tipu daya, dan Allah membalas tipu daya putar belik itu terhadap mereka. Jadi makaru makarallah, makara. Perkataan makar itu digunakan secara muqabalah dan musyakalah. Itulah dalam istilah ilmu badi, satu bahagian dalam ilmu balaghah dipanggil itu salah satu tarikan lah dalam penggunaan bahasa, walaupun makna dia tidak sama. Jadi Tuhan bukan jenis penipu macam manusia, jadi putar belik macam itu, tidak. Cuma dan dia guna macam itu sebagai ancaman dan peringatan kepada kita. Disebutkan begitu supaya kita tidak melakukannya. Jadi kalau kita nak menipu orang yang licik, kita kena ingat dia lebih licik daripada kita. Kita nak kena dia, kena kita yang terjerat. Jadi tujuannya sebagai ancaman. Sebab itu digunakan begitu. Pada hakikatnya Allah tidaklah merancang seperti kita fikir, mesyuarat tengah malam nak buat macam mana. Bukan macam tu. Yang kelima, jaminan yang diberikan oleh Allah atas sesuatu perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bagaikan suatu hak hamba yang wajib ditunaikan oleh Allah. Jadi jaminan Allah itulah yang dikatakan hak hamba atas Allah. Sebenarnya itu jaminan, bukan keadaan terpaksa. Sebab Allah SWT telah berjanji. Jadi macam dia wajib tunaikan. Itu dia sendiri yang nak begitu. Bukan kerana ada sesiapa tekan dia, paksa dia. Pada hakikatnya itu jaminan. Yang keenam, golongan Mu'tazilah dan segolongan ahli falsafah berpendapat Allah memang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk tidak menyiksa di hari akhirat nanti orang yang tidak menyekutukannya dengan apa-apa. Ini termasuk dalam tanggungjawab Allah. Jadi bahasa dia tu kasar sangat. Allah berkewajiban. Orang ahli sunnah ni dia beradab dengan Allah, dia tak boleh kata macam tu. Kasar tu. Allah berkewajiban, Allah bertanggungjawab. Tak boleh. Dia kata macam tu. Sebab apa? Kalau tidak bertanggungjawab macam mana, tidak adil Allah. Tidak adil. Jadi dia kaitkan dengan keadilan Allah terus. Itu tak kena cara begitu. Bincangan ini ada lagi, rasanya tak sempat dah kita nak teruskan. Hanya sekadar itulah dulu untuk pagi ini. Jadi insyaAllah untuk nota ni seterusnya kita akan sambung lah. Jadi ada apa-apa kemuskilan ke setakat ini? Perbincangan tu masih tak habis lagi sebenarnya. Kalau ada boleh kita bincangkan. Ya. Sebelum habis baca yang kena music jadi Qurtubi menyatakan hadis-hadis yang mencela muzik di mana yang dipegang bayi secara secara apa? Secara tegas dipegang bayi dan orang-orang lain yang mengharamkan muzik adalah tidak sahih. Dan dia kata pandangan ulama yang mengharuskan muzik dan nyanyian adalah lebih tegas dan asal muzik adalah harus. Macam mana? Saya setuju itu sebenarnya. Kalau tengok yang terbaik, saya tengoklah perbincangan kalau ulama-ulama dahulu tak boleh lawan pandangan yang diberikan oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla. Itulah bagi saya sejauh yang saya tahu yang paling kukuh, paling kemas. Dijawab satu-satu hadis yang berkenaan tu, yang bagi ancaman terhadap orang yang dengar muzik, tak boleh itu, tak boleh ini. Itu antara yang terbaik. Jadi boleh dikatakan yang ulama-ulama kemudian yang mengharuskan itu salah satu rujukan kalau daripada pendapat ulama silam ialah Ibnu Hazm. Bagi saya pun itulah yang terbaik. Dan yang sebenarnya tak jelas sebenarnya. Ya betul kalau kita mengambil kira yang boleh melalaikan. Jadi yang boleh melalaikan itu bukan muzik saja, banyak lagi benda lain. Kalau tidak melalaikan, tak termasuk di dalam yang ancaman itu.
Kebanyakannya yang berupa ancaman itu tidak sahih pun hadisnya. Kalau kita dalam kehidupan zaman sekarang ni agak susah nak pisahkan kehidupan kita tu dengan muzik kan. Agak susah. Misalnya kita kata radio. Kalau diam takkan diam aja. Ketika DJ dia tu tak ada kan, nak ke mana-mana nak pergi bilik air, kau takkan dia tak pergi bilik air. Lepas tu setiap kali tempat masa-masa selang tu Quran saja. Nak baca Quran saja. Takkan begitu, tak perlu begitu, terikat macam tu. Jadi celah-celah tu boleh diisikan dengan muzik yang sesuai lah. Yang sesuai. Tapi saya tak setuju sekali kalau muzik apa semua tu dibawa ke dalam masjid. Itu tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan tak sesuai. Tengok tempat lah. Kita tak boleh. Kadang-kadang setengah-setengah orang dia melampau. Saya tak setuju lah macam tu. Dia kata tak boleh muzik, ada palu gendang pernah. Jadi kita boleh buat sentiasa. Pernah itu lain. Kalau nak kira dalam masjid Rasulullah pernah tambat orang kafir musyrik. Jadi kita boleh buat penjara lah dalam masjid. Nak kira begitu? Tak boleh. Ada pernah sahabat main pedang sedikit. Jadi kalau gitu kita nak gelanggang lah. Masjid ni gelanggang silap kan. Saya tak sesuai, tak kena buat kesimpulan begitu. Ia sekadar menyatakan sedikit daripadanya. Kalau ada berlaku, itu boleh lah. Sekadar nak menunjukkan buah, kita katalah silat. Ini guru silat kita lama, mungkin kita berjumpa dengan dia dalam masjid, dia pun nak pergi dah segera. Tolong tunjuk buah-buah baru ni macam mana di sini. Sekadar itu sudah. Bukan sampai nak buka gelanggang pula dalam masjid, tu tak sesuai. Nak jadikan masjid tu sebagai jil satu ruangannya. Buktinya sebab Rasulullah pernah ikat orang kafir dalam masjid. Tak sesuai itu. Apalagi muzik-muzik ni lagilah tidak sesuai. Sebab ini antara ciri keistimewaan orang Islam. Rumah-rumah ibadat dia sunyi, tenang, bersih, tidak ada unsur-unsur syirik. Gambar itu gambar ini, patung itu patung ini. Muzik pun tak ada. Dan orang lain ada benda tu. Unsur tu ada. Inilah bezanya Islam tu. Tapi di luar daripada masjid, kita
istilahnya, dari segi istilahnya kita panggil pengampunan. Penguasa tertinggi lah. Penguasa tertinggi itu memang ada, dan kita kena ambil kira juga jasa dia, ataupun baik buruk dia, masalahnya dan mafsadahnya, keburukan akibat daripada dimaafkan itu apa akan jadi. Kena pertimbangkan semua, dia ambil kira, jangan semena-mena. Macam Nabi SAW tadi, dia ada panduan. Dia sebut ini ahli badar. Tentu Allah SWT sudah tahu, sehingga Allah kata i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu mahu, apa yang kamu nak, aku sudah ampunkan kamu daripada awal lagi. Memandangkan jasa ahli badar itu begitu besar, sedikit sebanyak, walaupun besar juga kesalahan itu, boleh dimaafkan lagi. Tapi kena bijaksana betul lah, jangan main-main. Itu ya. Apa tak dengar? Saya tak dengar kalau apa ni dengan gaya bahasa Arab, itu yang jadi panduan. Cumanya status dia tu dari segi kesahihan boleh jadi panduan lah, boleh. Boleh jadi panduan, InsyaAllah boleh. Memang dikehendaki begitu pun. Dalam Quran kan secara umumnya warattilil Qur'ana tartila. Jadi tartil itu termasuk dalam itu juga. Kalau hadis itu lemah sedikit pun, sebab dia ada asas dia kukuh, kita boleh pakai. Imam Bukhari pun kadang-kadang pakai juga hadis dhaif kalau ada asas dia tu kukuh. Ada lagi? Setakat itulah saya.